namakan sebagai kaedah kaedah pasif dalam Facebook. Cara dia, tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada link berikut. Cara nak type yang link tadi adalah adsmanager.facebook.com/adsmanager/manage. Kalau anda tak sure macam mana taipan dia ataupun dia punya penulisan link yang berkenaan, anda boleh tengok dalam saya punya GitHub lah. Saya dah tuliskan kat situ. So, bila anda tekan butang enter, maka dia akan login ikut anda punya account yang telah anda login di dalam YouTube. Ya. Dalam case ni, account yang berkenaan lah. So, dia akan ada 3 perkara utama berikut. Ya. Ini adalah kaedah bagaimana anda nak membuat advertisement. Ya. Saya tak sepatutnya share benda ni, tapi saya share je lah juga demi ilmu Allah Ta'ala ni. So, kalau anda pandai guna, anda boleh buat duit. Itu anda punya pasal lah. Ya. Okey, so cara yang pertama, anda mesti ada 3 tab button yang berikut. Ada ke tak? Pada akaun masing-masing, ada ke tak? Itu adalah rahsia untuk anda buat yang sebenar lah. Baik, ini yang pertama. Dalam anda punya Ads Manager ni tadi, dia akan buka mengikut anda punya account. So, this is my account. I have one account only. And then, this is my Ads Manager for my account lah. So, anda boleh tengok saya ada numbers of account and assets with regard to my account. So, saya boleh pergi kepada contohlah SPSS Data Analysis. This is one of the most significant way of doing the Facebook ads during my time. Okey, ini contoh yang sebelah kiri ni kalau anda tengok kita ada beberapa parameter. Antaranya yang pertama atas kali ni dinamakan apa ni? Account overview, campaign, ads report, audience, billing dan juga ads setting ya. Masa anda mula-mula masuk ni, dia akan minta apa dia? Dia akan minta credit card, betul tak? Sebab credit card dia nak suruh bayar lah. Tapi saya cerita dia punya basic. Okey, pertama, sebelum anda buat apa-apa urusan mengenai advertisement, anda perlu ada campaign. Apa dia? Campaign. Ni saya ajak anda the journey to get the 1000 subscriber. The journey. Journey dia begin now. Kalau anda nak lah, kalau anda tak nak ikut cara saya ni pun tak ada masalah. Nak cara free pun boleh, tak ada masalah. Okey, pertama, namakan campaign. Tekan butang create. Boleh tak boleh? Anda boleh buat ke tak boleh buat? Boleh kan? Okey. So, biasanya ada 4 ataupun lebih objektif yang ada. Okay, antaranya adalah awareness, traffic, engagement, leads, ad promotion dan juga sales. Anda belum apa-apa lagi nak terus klik sales ni, pada pandangan saya, you are actually wrongdoing lah. Yang paling utama sebenarnya adalah create the awareness. Untuk anda ni, kebanyakannya you are actually looking for the awareness. Kalau macam saya yang dah ada 5,000 subscriber, dekat dalam YouTube, Facebook dan lain-lain, maka saya akan pergi kepada another one which is we call it as engagement ataupun nak buat sales dah. Maknanya saya dah lebih kepada nak jual saya punya produk ataupun services. Okay? So dalam anda punya episode, for me, you choose for the awareness. Tapi masa nak deploy nanti masuk credit card, anda boleh stop lah. Yang penting anda faham proses dia. Ya? Okay, pertama adalah awareness. Now anda akan tekan butang continue. So you must find your objective. Your objective must be very clear. Your objective is what? To get the people know and notice and make a step to like and also follow your page. That is the main goal of your awareness campaign. So you need to give the name of your campaign lah. So anda namakan sebagai project Dengue. Contohlah Dengue project. Dengue project. So after you name your project, then you can add a special category. Sama ada you nak buat pasal apalah. Kategori ni dia akan buat based on the related items. Contoh macam ni saya akan ambil social issue, election or politics. Kategori ni sometimes related to credit, employment, housing or social issues, election requirement differ by country. Okay, yang ini penting untuk kita tahulah perspektif mana yang kita nak pergi. Confirm ID, oh my god, benda-benda ni semua dia nak ada confirmation. So saya tak nak saya tak nak nanti dia dia jadi isu lah. Saya buat yang biasa je. Okay, campaign detail is auction. Auction maksudnya dia akan find which is the advertisement is much more lower than the current promoted price, and then siapa yang paling tinggi dia punya auction akan naik sebagai ads yang paling tinggi lah. Dengan kata lain, 54 orang dalam kelas ni, betul? 54 ni 50 berapa? 54 ni akan bersaing dengan saya. Ads mana yang paling bagus dan mudah dan murah akan dipublish untuk dipaparkan ke muka masyarakat di Malaysia sebagai contoh. A and B testing ni peringkat yang lebih tinggi, saya tak ajar, tapi boleh belajar sendiri nanti kalau nak. Okey, dia punya konsep senang je. Ini yang pertama, iaitu you ada Dengue project. Okey, you boleh klik dekat sebelah atas ni. Okey, publish draft item, don't show me again. By clicking the permission, you change the Dengue project automatically save address, but they aren't yet running. Okey, collect. So, saya akan close lah. Dia ada, tetapi dia masih lagi draft. So, kalau anda tengok kat sini, konsep dia ada 3. Pertama, dipanggil sebagai campaign. Apa yang anda nak buat. Second, dipanggil sebagai ad sets. Apa dia?
AdSets. AdSets ni di dalam Facebook, ianya adalah satu kaedah bagaimana anda nak mempromotkan anda punya bahan. Saya tunjuk dulu superficially apa yang telah berlaku sebelum ni. Saya ambil contoh. Saya just klik je lah numbers of example so that you can get the idea apa yang berlaku. Okey, saya ada beberapa kempen. So dalam kempen tu ada beberapa AdSets. Sebagai contoh yang saya tunjuk ni. AdSets ni contoh saya buat iPhone _SPSS. Saya buat iPhone, saya buat consultation. Okay, saya klik semua lah kan. Senang untuk anda nampak kan. Ini saya tunjuk semua ni. Baru saya ingat. Okey. Saya ambil yang ni. Ni anda boleh nampak lah apa yang saya maksudkan. Okay, saya tunjukkan yang sangat-sangat penting untuk anda nampak. Okey, pertama, saya ada dua kempen yang saya buat. Yang pertama adalah untuk orang like saya punya page dan yang kedua adalah untuk like saya punya group. Okey. Kemudian daripada dua AdSets ni kalau anda nampak, perasan tak ada perkataan F dalam kurungan 1930 iPhone, M 1930 Android dan lain-lain. Nampak tak? Ini semua dipanggil apa? AdSets. Dalam AdSets ni sebenarnya apa yang saya buat? Saya buat customizations of their avatar. Maksudnya saya create avatar orang yang menyamar jadi manusia untuk tujuan A and B testing, bagi tujuan kita panggil macam looks like tau. Faham tak? Siapa anda punya prospek? Contoh kan, anda nak buat promotion kan, anda mesti tahu golongan umur sekian sebab anda dah buat demografi. Anda dah tahu dia kerja apa, anda dah tahu dia guna aplikasi macam mana, anda dah tahu dia ni adalah bergaji berapa. Semua demografik dia ada. Dia guna handphone apa, jenis handphone dia apa, dia selalu guna handphone berapa jam. So semua ni saya jadikan avatar. Faham tak? Nampak tak dekat sini dia tulis F1930 iPhone. Apa maksud dia? Senyap terus F maksudnya apa? F tu maksudnya F pakai Android. Ini yang contoh female dan male yang pakai Android. Ini contoh female. So setiap satu ni, marah nampak? So setiap satu ni sebenarnya yang saya nak tunjuk kepada anda semua adalah AdSets yang telah saya bina berdasarkan saya punya engagement hypothesis. So saya kena create lah a certain paradigm. Saya nak target orang yang umur sekian, guna aplikasi sekian, menggunakan Android ataupun desktop, menggunakan Macintosh ataupun tablet, macam awak lagi banyak lah. So benda-benda ni semua akan saya jadikan sebagai apa tadi? Avatar. So setiap satu avatar ni dia akan ada kempen-kempen yang tersendiri. Sebagai contoh, ni nampak Abu Desktop. Abu Desktop akan keluar macam ni. Anis Android akan keluar macam ni. Anis iPhone akan keluar macam ni. Anis Desktop akan keluar macam ni. So semua ni akan bergaduh antara satu sama lain dalam saya punya satu kempen yang dinamakan tolong like saya punya page. Faham tak faham? Semua ni memerlukan duit ke tidak? Jawapan dia perlu tapi kalau anda tengok saya tak adalah letak banyak-banyak sangat Saya letak RM3, RM2. So daripada RM3, RM2, RM3, RM2 ini adalah salah satu daripada cara untuk anda dapatkan engagement in terms of the brand awareness of your product. Okey, setakat ni jelaskan dia punya proses. So mari kita buat sama-sama Open of everything lah. Di mana dekat sini lah kamu akan set up kamu punya reach. Dekat bawah ni contoh contoh ni macam saya contoh. Dekat bawah ni saya dah letakkan F19 ke 13 desktop. Kemudian dekat bawah ni kalau kamu perasan saya ada namanya audience, betul tak? Audience ni saya tulis kat sini adalah pernah jumpa, betul tak? Pernah jumpa ni, saya boleh gunakan perkataan pernah jumpa ni. Contoh saya delete balik pernah jumpa. Saya create new custom audience. Okey, siapa audience saya? Audience yang pernah like Facebook saya lah. Contoh everyone who engage everyone who visit your page. So, siapa yang pernah visit saya punya page tengok saya tulis dekat sini kaji data online visit. Contoh saya tulis. So, apa yang berlaku, saya akan create a lookalike. A lookalike ni maknanya siapa? Orang yang pernah pergi kaji data online. Tapi orang ni bukan kaji data online punya orang. Tapi dia macam orang pergi kaji data online. Maksud dia, saya boleh membuat impression orang yang suka ilmu statistik tolong belajar mengenai denggi ni. Tentulah. Itu dipanggil creates a lookalike. So, saya boleh set to the numbers of berapa ratus ribu orang dapat reach dan lain-lain. Dan saya boleh create the audience. Daripada situ, dia akan ada apa yang dipanggil sebagai engagement based on the page. And then the lookalike is around 2% daripada page saya. So, kalau 5,000 daripada page saya punya kaji data sekarang. So, 5,000 kali dengan 0.02 adalah equivalent to 10 ke 100 orang lah
yang akan direkomend seperti itu yang pernah pergi ke kajian data online. Okey, jelas ya? Itu dipanggil audience lah. Dan last kali adalah awak punya ads, di mana ads kamu ni kamu akan letakkan barang dekat dalam ads bawah ni, namanya ads kreatif. Ads kreatif ni malangnya tuan-tuan dan puan-puan, anda mesti ikut apa yang Facebook nak. Kalau dia nak gambar ni mestilah resolution sekian-sekian, anda kena follow lah. Dan sebagainya. Kemudian last kali baru anda boleh settingkan.